الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita menyambung apa yang ditulis oleh pengarang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fasal rukun-rukun Islam itu ada 5 perkara. Jadi pengarang sekarang memasuki bab berkenaan dengan perkara yang pada kita semua kita sedia maklum ia merupakan perkara yang asas, iaitu tentang rukun-rukun Islam. Jadi pengarang mengatakan bahawasanya rukun-rukun Islam itu ada 5 perkara. Perkataan rukun ni, kalau kita lihat dari sudut bahasa, ruknu ini adalah sebuah juzuk ataupun bahagian yang paling penting dalam sesuatu perkara. Rukun itu adalah bahagian juzuk ataupun bahagian yang paling penting, bahagian asas yang paling penting dalam sesuatu perkara. Itu dinamakan rukun dari sudut bahasa. Kita boleh katakan tiang pun boleh juga dan sebagainya. Adapun rukun dari sudut istilah adalah bahagian asas yang paling penting dalam sesuatu perkara. Jika mana perkara itu, jika mana rukun ini tidak ada, maka sesuatu itu juga tidak ada. Ini dinamakan rukun. Bermakna apa? Rukun itu part of sesuatu perkara tersebut. Mungkin kalau kita susah nak faham pengertian ni, kita cuba letak pada rukun sembahyang lah letak. Rukun sembahyang tu macam mana? Seperti rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Ini dinamakan rukun-rukun sembahyang. Jadi bila mana seseorang tu sembahyang tapi tak ada rukuk pada sembahyang fardu yang biasa ni, maka sembahyang tu tidak ada, ataupun sembahyang tu tidak sah. Sama ada literally dia tinggalkan rukun, ataupun rukun-rukun yang dia buat tapi tak cukup syarat-syarat rukun tersebut. Dia rukuk, dia sujud, dia i'tidal tapi kurang syarat. Tak ada tumaninahnya, al-fatihahnya juga sebutannya tak betul, tahiyat akhir juga sebutannya tak betul, maka membawa kepada seolah-olah dia tidak melakukan rukun tersebut. Maka jadilah sembahyang itu tidak ada, ataupun dalam arti kata lain tidak sah. Inilah perbezaan rukun dan juga syarat. Syarat dan rukun kedua-duanya ni wajib. Dua-dua ni wajib. Cuma rukun ni kalau kita nak senang faham, dia daripada sebahagian daripada sesuatu tersebut, ataupun dia sebahagian daripada ibadat yang kita buat. Manakala syarat pula, biasanya ia sebelum kita melakukan ibadat tersebut. Dan syarat tu biasa pula dia ada 2 macam. Ada yang dinamakan sebagai syarat wajib, ada yang dinamakan sebagai syarat sah. Itu 2 perkara. Syarat wajib, contohlah kita ambil sembahyang lah mudah. Syarat wajib sembahyang contoh maknanya apa? Kalau dia sudah ada syarat-syarat ni, dia dah wajib sembahyang. Jelas, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas dan sebagainya. Mana orang tu dah wajib solat. Syarat sah solat pula adalah kalau dia
tak ada syarat-syarat ni, sembahyang dia tak sah. Walaupun dia tergolong sebagai syarat yang diwajibkan solat, seperti menghadap kiblat. Kiblat dia betul atau tidak. Ataupun yang kedua seperti menutup aurat. Menutup aurat ni termasuk kepada syarat sah solat. Kalau dia tutup aurat tapi tak betul, atau mungkin terselak dan sebagainya, jika tidak ditutup secara secepat mungkin, maka batallah sembahyang dia. Baik. Jadi itu contoh syarat. Jadi kedua-duanya adalah wajib. Balik pada perkataan rukun ini, jadi sekarang ini pengarang membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Bermakna kalau kita rukun-rukun Islam yang kita tak ada, selain daripada mengucapkan dua kalimah syahadat, bermakna Islam kita tidak sempurna. Subhanallah. Baik. Balik pada perkataan pengarang ini, arkan Islam. Al-Islam pula lugatan dia boleh ambil daripada 3 perkataan. Sama ada diambil daripada perkataan silmun. Silmun tu maknanya penyerahan. Penyerahan ataupun tunduk, ataupun diambil daripada perkataan salmun, maknanya aman dan juga damai, ataupun diambil daripada perkataan salamun, jadi maknanya salam sejahtera. Tiga-tiganya itu ada dalam Islam. Bermakna bila kita mengaku kita sebagai orang Islam, bermakna kita tunduk akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan diri kita, tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama juga Islam itu membawa kepada keamanan dan juga kesejahteraan. Itu namanya Islam. Baik. Jadi dikata sini rukun Islam itu adalah 55. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah, pesuruhnya, messengernya. Subhanallah. Baik. Jadi bila kita kata tentang saksi, menyaksikan, saksi maknanya kita yakin dan juga percaya. I'tikad, percaya. Tayakun wal i'tikad. Itu namanya syahadah. Dia yakin dan dia juga percaya. Percaya apa? Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Itu maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan juga wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yakin dan juga percaya bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang diutuskan kepada manusia dan juga jin, dan juga termasuk juga malaikat. Ini mengikut pendapat yang muktamad. Ada juga pendapat mengatakan hanya manusia dan jin sahaja. Ala kulli hal itu tidak menjadi masalah. Yang penting Nabi SAW diutuskan untuk semua. Untuk semua sekali Nabi SAW diutuskan. Baik, jadi ini soal ucapannya, ucapan dan juga penyaksiannya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruhnya. Berkenaan dengan orang-orang yang baru nak memeluk agama Islam, maka untuk memastikan sebutan lafaz syahadahnya itu betul, maka dia ada 6 syarat. Untuk memastikan penyaksian dia, syahadah dia itu betul, maka dia memerlukan kepada 6 syarat. Yang pertama adalah berakal. Dia orang ni bila nak masuk Islam, pertama syarat dia mesti berakal. Yang kedua adalah dia sudah baligh. Yang kedua. Yang ketiga, dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimah syahadat itu bukan dengan dipaksa. Paksa ni maknanya antara hidup dan mati. Bermakna dia tidak ada cara lain. Sama ada dia kalau buat, dia boleh mengancam nyawanya atau membawa kepada kecelakaan dirinya. Jadi dia masuk Islam tu syarat dia yang ketiga mestilah tidak dipaksa. Yang keempat, hendaklah dia melafaz dengan lidahnya, bukan dalam hatinya. Mesti dia melafazkan dengan lidahnya. Yang kelima, mestilah mengucapkan 2 kalimah syahadat itu dengan berturut-turut. Bermakna dia tak boleh kata asyhadu an la ilaha illallah kemudian dia pause a moment. Dia tengok kanan, tengok kiri, makan nasi goreng dan sebagainya, baru sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tak sah syahadat dia, kena ulang balik. Yang keenam, mesti tertib.
Asyhadu an la ilaha illallah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang masukkan yang ketujuh, iaitu ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak mempunyai atau melakukan perkara-perkara yang bercanggah atau berlawanan dengan akidah Islam. Contoh na'udzubillah, contoh orang Kristian yang masuk Islam, maka pastikan dia telah menanggalkan cross dia. Dan sebagainya, apa-apa yang menunjukkan agama yang lain yang menjadi simbolik agama tersebut, yang tak boleh dibezakan. Kalau kita tahu orang ni pakai pakaian macam gini atau pakaikan loket macam ni, tahu dia bukan agama Islam. So dia nak kena tinggalkan itu semua sebelum dia, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ini yang dinamakan sebagai syahadat, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Sama kata pengarang sini, wa iqamus salah, dan mendirikan salat. Bila kata mendirikan salat, iaitu berterusan istiqamah melakukan salat. Berterusan istiqamah melakukan salat. Itu dinamakan sebagai iqamus salat, mendirikan salat. Dan kita sedia maklum bahawa as-salat itu dari sudut bahasa bermakna doa. Doa. Manakala dari sudut syar'i pula, salat itu adalah perbuatan, perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada kebiasaannya. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam pada kebiasaannya. Kenapa? Kerana biasanya manusia biasa yang normal boleh buat semua ni. Ada dinamakan perkataan-perkataan sahaja tapi tak ada perbuatan. Bila tu sembahyang jenazah, kita cuma baca je tapi kita tak ada rukuk, tak ada sujud. Kan, subhanallah. Ada yang dinamakan sebagai orang yang boleh berbuat tapi tak boleh berkata-kata. Siapa? Orang yang bisu. Orang yang bisu. Yang ada pula tak boleh kata-kata, tak boleh berbuat, iaitu orang yang bisu diikat, dan sebagainya. Jadi dia tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak melafazkan, maka dia mengikutkan gerakan hatinya sahaja. Jadi sebab tu pengarang mengatakan, sebab tu definisi solat itu adalah pada kebiasaannya orang tu boleh buat. Ada perbuatan, ada rukuk, ada sujud, ada perkataan, lafaz takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah dan sebagainya. Dan kita sedia maklum bahawa sembahyang ini adalah seafdal ibadat badan. Seafdal ibadat badan yang zahir. Yang wajibnya itu seafdal wajib, yang sunatnya juga seafdal sunat. Bermakna sembahyang wajib itu adalah seafdal ibadat wajib, yang sembahyang sunat pula adalah seafdal ibadat sunat. Yang zahir maknanya. Jadi kalau kita nak compare sembahyang dengan puasa, sembahyang dengan zakat, bermakna sembahyang itu lebih afdal. Tapi bukan bermakna kita sembahyang je tak payah puasa, tak payah zakat. Ustaz kata sembahyang lebih bagus, sembahyang je Ustaz, tak payah zakat, puasa tak payah. Cukup sembahyang 5 waktu, sembahyang tarawih, jadi puasa tak payah. Dia salah faham. Bukan maknanya itu lebih mulia, bukan maknanya kita tinggalkan. Jadi ini kalau kita ikut ukur dari sudut zahir. Adapun ibadat batin, maka ia itu lebih mulia daripada ibadat zahir. Tetapi ibadat batin ini tak diterima oleh Allah kalau tak ada ibadat zahir. Ibadat batin ini lebih mulia, jauh lebih mulia. Contoh seperti sifat ikhlas, sifat taubat, sifat takut, sifat mengharap, sifat tafakur kepada nikmat-nikmat Allah. Tafakur itu ada bagai-bagai. Ada yang dinamakan tafakur kepada makhluk-makhluk Allah. Ada yang dinamakan tafakur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Tafakur yang ketiga, tafakur kepada balasan yang baik di akhirat. Yang keempat, tafakur berkenaan balasan yang buruk di akhirat, iaitu neraka, na'udzubillah. Yang kelima adalah tafakur atas kekurangan diri sendiri. So ada 5 jenis tafakur. Subhanallah. Jadi kata ada seorang wali Allah, saya lupa nama beliau mengatakan apa, tanda seseorang itu mempunyai hati yang telah mati, dia tidak pernah merasa menyesal
tidak pernah merasa sedih atas amalan yang dia telah lupa. Alamak, tadi tak sempat aku nak sembahyang duha. Pada dia biasa-biasa je. Kalau dia itu hati yang mati, biasalah tu. Tapi kalau dia ada hati yang hidup, dia akan rasa menyesal. Subhanallah, kesal dia. Alamak, kenapa aku tak ada masa? Kenapa tadi aku tak baca wirid ni? Kenapa tadi aku tak baca Quran? Dia sesal, menyesal dia. Pasal hati dia hidup. Kalau hati dia mati, apa pun dah. Sudahlah Ustaz, benda sunat Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Yang penting saya sembahyang zuhur sudah. Pasal dia akan carikan alasan untuk excusekan diri dia tak buat benda-benda sunat. Dua daripada ulama mengatakan apa? Siapa yang sering melalaikan ibadat sunat, meremeh-remehkan ibadat sunat, maka ia akan membawa kepada meremehkan ibadat-ibadat yang wajib. Mulalah sembahyang pukul lambat, awal mula sembahyang jamaah dan pukul 10 pergi sembahyang pukul 2 sendiri. Daripada sembahyang pukul 2 pergi sembahyang pukul 3, pukul 3 sembahyang pukul 4, dan sembahyang pukul 5 petang. Qada. Tak sempat Ustaz, macam mana nak buat kerja, lunchtime tak sempat. Subhanallah. Pasal bermula awal-awal sekali meremehkan ibadat-ibadat sunat. Tak apalah, besok pun boleh buat. Alah pada sunat je. Subhanallah. Jadi balik pada tadi, bahawa sembahyang itu adalah seafdal-afdal ibadat badan, dan yang sunat sembahyang sunat juga adalah seafdal-afdal ibadat sunat yang zahir. Wallahu a'lam. So jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Pada sawal asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.